Sudah. Nak ijazkan? Macam mana? Apabila bongkok, dia badan apa dah lari. Macam mana? Sini. Okey, itu okey eh? Macam badan mengiring ya? Okey. Ustaz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damia Hani. Waalaikumsalam. Air mata kasih.
Ya, Waalaikumsalam Damiahani dan air mata kasih. Seterusnya kepada yang lain-lain. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah live online kita, program siri kelas membaca tafsir, kelas bacaan tafsir Al-Quran, iaitu surah Al-Waqi'ah. Dan pada malam ini kita nak membaca ayat yang sekejap ya. Malam ini kita nak membaca ayat yang ke-24 daripada surah Al-Waqi'ah. Ya, ayat saya ulang balik supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka Al-Quran, ya, ataupun buka terjemahan Al-Quran, ya, untuk jadi rujukan lah selama saya membaca tafsiran tentang ayat ini. Saya memohon maaf kerana tidak dapat menyediakan bahan bacaan sebagaimana yang saya sediakan sebelum ini, ya. Kerana keadaan tangan kanan saya ni belum begitu baik, ya, tangan kanan saya ni belum begitu baik. Jadi dia masih sakit. Jadi menyukarkan saya untuk menaip, ya, menyukarkan saya untuk menaip. Jadi saya tak boleh banyak menaip sekarang ni. Saya hanya menaip apa yang perlu sahaja, iaitu saya hanya menaip bahan untuk jadi bacaan saya, ya, bahan untuk menjadi bacaan saya, rujukan untuk bacaan saya. Jadi untuk menaip nota tu saya tak dapat buat masa ni. InsyaAllah doakanlah supaya tangan saya ni sempurna sembuhnya. Jadi bila sempurna sembuh, dapatlah, ya, saya menyediakan semula nota bacaan kita, ya. Kalau tidak, sebab apa, kalau tangan saya baik, saya boleh terjemahkan, ya. Tapi kalau tangan saya tak baik, saya tak dapat terjemahkan. Nota yang ada depan mata saya ni masih dalam bahasa Arab. Jadi itulah, kalau jadi tak berapa relevan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan membacanya. Jadi itulah, doakan, ya, kalau tangan saya terasa pulih besok, maka saya akan menaip semula untuk menyediakan bahan bacaan bagi kelas kita ni, ya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, ya. Terima kasih Muhammad Amiluddin Fatri, ya. Terima kasih Muhammad Amiluddin Fatri, ya, kerana ikut serta. Begitu juga Muhammad Baba. Saya tak dapat menjawab semua salam-salam yang diucapkan. Mana yang saya sempat je saya jawab, ya, dan saya tak dapat mengalu-alukan semua yang masuk ke sini. Jadi mana-mana yang saya sempat, ya, insya-Allah. Baik. Okey. Kita pergi kepada ayat 24 daripada surah Al-Waqi'ah, ya. Iaitulah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun.
jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik. Ya. Okey tuan-tuan. Ahli tafsir di dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan wazalikan na'im, dan nikmat itu, nikmat apa? Ya, sejak daripada awal surah Al-Waqi'ah lagi kita melihat. Sebab tu saya beberapa ayat awalan daripada surah ini saya berikan tajuk, iaitu saya berikan tajuk percutian di syurga. Sebab dia membariskan beberapa nikmat-nikmat. Maka itulah yang disebutkan oleh ayat 24 ini, ya. Terima kasih Intan Semaya. Okay. Wazalikan na'im, dan nikmat itu, iaitu nikmat apa? Jannatun na'im, ya. Nikmat itu maksudnya ialah syurga an-na'im. Syurga an-na'im. Kalau nak spesifiknya, sepanjang sebutan ayat sebelum ini, nikmat itu ialah Safa. Pertama ialah berkenaan dengan Safa, ya, bangku tempat duduk yang selesa. Kemudian nikmat yang lain disebut dalam senarai ayat-ayat sebelum ini ialah pelayan-pelayan muda. Termasuk nikmat yang disebut juga oleh ayat-ayat sebelum ayat 24 ini, iaitu arak. Tapi bukan arak yang sama dengan arak syurga, arak dunia, iaitu arak syurga, khusus arak syurga. Saya dah bahaskan. Kalau yang tak sempat ikuti tajuk arak syurga ni, boleh rojok balik tajuk arak syurga ni, ya. Kemudian terdapat juga dalam senarai itu senarai nikmat itu ialah buah-buahan, ya, buah-buahan di dalam syurga, yang telah dibahaskan. Termasuk juga burung-burung, daging burung, ya, daging burung. Dan termasuk nikmat yang disenaraikan dalam ayat-ayat sebelum daripada ayat 24 surah Al-Waqi'ah ini ialah bidadari syurga yang disebut dengan hurun 'ain. Namun dalam surah Al-Waqi'ah ini, ayat tentang bidadari ini khusus menyebutkan tentang matanya, ya, mata si bidadari itu. Boleh rojok balik tentang kuliah tentang bidadari itu untuk melihat tentang itu. Jadi itu yang dia katakan wazalikan na'im, dan nikmat itu, yakni syurga na'im itu, iaitu safanya, kerusi bangkunya, pelayan-pelayan mudanya, araknya, buah-buahannya, daging burungnya, bidadarinya, dan lain-lain yang tak disebut. Al-mu'addu lahum, yang disediakan bagi mereka, yakni bagi penghuni syurga itu, yang disediakan bagi mereka, yakni bagi penghuni syurga itu, jazaa'an bima kanu ya'malun, adalah balasan, ya, dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini, ya. Sebagaimana bagusnya amalan-amalan mereka, ya, sebagaimana bagusnya, ahli tafsir, penafsir menyebut sebagaimana bagusnya amalan-amalan mereka, ahsanallahu lahumul jaza', maka begitulah Allah membaguskan, ya, balasan ganjaran yang diberikan kepada mereka, ya. Sebagaimana bagusnya amalan-amalan mereka, begitulah Allah Subhanahu wa taala membaguskan, ya, ganjaran yang diberikan sebagai balasan kepada mereka. Jadi kalau kita beramal, sama ada amal ibadat khususiyah ataupun kita beramal dengan ibadat yang lain, sedekahnya, apa bendanya,
maka sebagus mana kita beramal itu, sebagus mana kita melakukan kerja-kerja amal itu, maka sebaik itu jugalah ganjaran yang akan diberikan. Kalau kita bersolat misalnya, sebagus mana solat yang kita dirikan, maka sebaik itu jugalah ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah, sebaik mana sedekah yang diberikan, maka sebaik itu jugalah ganjaran ataupun balasan sedekah yang telah kita berikan itu. Kita tolong orang, kita bantu orang, sebaik mana pertolongan yang kita berikan itu, sebaik mana bantuan yang kita berikan itu sebagai ibadah dan sebagai ibadah kita, maka atas dasar kebagusan, kualiti, kategori kebagusan yang sama jugalah Allah Subhanahu wa taala membalas amal baik kita itu. Wa waffara dan semua nikmat-nikmat tadi, ya, safa, pelayan muda, arak, burung bidadari, daging burung bidadari, amnya ialah syurga An-Na'im itu Allah sediakan, Allah lengkapkan, dan bagi mereka itu adalah untuk mereka kemenangan dan nikmat yang besar. Ya, kemenangan dan nikmat yang besar. Okey, baik. Waalaikumsalam Wan Amin, Wan AMN. Amin ke tu, AMN tu? Ke Pingat Ali Mangkunegara, ya. Waalaikumsalam Wan Amin. MGR tu Major ke? Major Norisa Yusof, ya. Okey, terima kasih Major Norisa Yusof kerana menyertai bersama-sama. Okey, baik, kemudian penafsir lain pula menyebut, dalam menafsirkan ayat yang sama, penafsir lain mengatakan sawaban lahum ala ma kanu ya'malunahu minal a'malis salihati fid dunya, ya, jazaan bima kanu ya'malun, itu ialah sawaban lahum, pahala bagi mereka, syurga An-Na'im itu dan segala nikmat yang ada di dalamnya, dari segi safanya, buah-buahannya, araknya, minuman-minumannya, termasuklah arak syurganya, bidadarinya, daging burungnya dan seumpamanya, adalah sawaban lahum, pahala atau ganjaran, upah bagi mereka, ala ma kanu ya'maluna, wa apa yang mereka telah melakukan, minal a'malis salihat, daripada amalan-amalan salih di dunia, amalan-amalan yang baik di dunia ini. Jadi kita kena ingat, tiket kita nak masuk syurga ialah amalan salih. Tiket pertama yang paling besar, ya, tiket pertama yang paling besar ialah tiket pertama yang paling besar ialah akidah. Ya, akidah. Tapi akidah saja tak cukup, bolehlah juga masuk syurga. Kalau kita masuk syurga hanya dengan akidah, itu paling lambatlah masuk syurga. Ya, sebab itu kita mesti mesti disertai. Akidah tadi mesti disertai dengan amalan-amalan yang salih. Bukan setakat amalan, tetapi kena ada sifat salih dia. Nanti insya-Allah dalam huraian saya ni, saya ada berikan sedikit tentang amalan salih. Apa dia amalan salih yang menjadi tiket kita untuk memasuki syurga Allah, ya, antaranya seumpama syurga An-Na'im, sebagaimana yang diceritakan di dalam surah Al-Waqi'ah ini, khususnya ayat 24 ini, ya. Khususnya ayat 24 ini, ya. Rupanya Wan AMN tu adalah sahabat saya, ya. Okey, tapi tak ingatlah, nanti saya check lah, tengok rupa dia, ya, macam mana. Baik. Okey tuan-tuan, kemudian penafsir yang lain, Ibnu Katsir. Kita pergi kepada penafsiran Ibnu Katsir, ringkas daripada Ibnu Katsir. Dalam hal ini penafsiran Ibnu Katsir ringkas sahaja. Ya, kadang-kadang penafsirannya panjang, tapi saya hanya ambil yang ringkas.
Kadang-kadang saya ambil panjang yang sepanjang dia buat, tapi yang ini memang penafsiran Ibnu Katsir tidak begitu panjang, ya, di mana Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat jazaa'un bima kanu ya'malun ini, dia mengatakan, maksudnya hazallazi inilah dia apa yang, ya, hazallazi inilah dia apa yang athafnahum, kami hadiahkan kepada mereka. Hazallazi athafnahum, inilah dia syurga An-Naim tadi, sofanya, bangku tempat duduknya yang selesa, tempat rehatnya yang selesa, ya, arak minumannya, terutama arak syurganya, daging burungnya, buah-buahannya, bidadari-bidadarinya, dan segala nikmat lain yang ada di dalam syurga itu, khususnya syurga An-Naim itu, ya tuan-tuan, kami hadiahkan kepada mereka, yakni kepada penghuni-penghuni syurga itu. Kami hadiahkan kepada mereka, yakni kepada penghuni-penghuni syurga itu, bihi mujazatan, sebagai sebagai mujazah, yakni sebagai pembalasan, sebagai balasan, sebagai ganjaran, ya, lahum bagi mereka, ala ma ahsanu minal amal, atas apa yang bagus daripada pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi kalau kita tengok pendekatan tafsir, tuan-tuan, kalau kita tengok pendekatan penafsir, kita masuk syurga ni, khususnya syurga An-Naim atau mana-mana syurga pun, bukan semata-mata kerana kita beramal, bukan semata-mata kerana kita beramal soleh. Dia ada dua sebenarnya. InsyaAllah kita boleh masuk syurga, ya, hasil daripada amal-amal soleh yang kita kerjakan. Tapi ada satu faktor lagi yang kita perlu ambil kira dan merasakan penting, iaitu kualiti amalan kita. Kualiti tu kena jaga juga, ya. Macam kalau solat tu bukan solat je, ya, kualiti solat tu, kualiti, ya, solat tu kena jaga. Itu juga antara faktor penentuan. Kerana kita telah melihat tadi penafsiran yang menyebut sebagus mana amalan soleh kita, maka sebagus itulah Allah akan memberi balasan kita di hari akhirat nanti. Jadi maknanya dua perkara kita kena ingat untuk masuk syurga. Yang pertama, menyediakan, memperbanyakkan akaun amal soleh kita. Saya ulang, memperbanyakkan akaun amal soleh kita. Tapi bukan memperbanyakkan sahaja, ia lebih bagus berkualiti. Banyak tapi tak berkualiti, itu tak digalakkan. Sila-sila hari bulan kosong juga, ya. Sebab itu berkualiti dan banyak, ya. Jadi pastikan ibadat itu berkualiti dulu, kemudian barulah pastikan bila kita beribadat, bila kita melakukan amal saleh, sama ada ibadat khususiah maupun ibadat-ibadat yang yang lain-lain, yang umumiyah, ya. Kita bukan saja pastikan kita melakukan pekerjaan amalan itu, ibadat itu, tapi kita juga kena pastikan kualiti dalam mengerjakannya, kualiti dalam mengibadahinya, kualiti dalam mengerjakannya. Kalau kita bersedekah, kita bukan hanya perlu bersedekah, tapi kita kena pastikan kualiti sedekah kita. Kalau kita bersalat sunat, bukan hanya salat sunat itu perlu ditegakkan, kualiti salat kita perlu dijaga. Kalau kita baca Quran, nak berwirid sebagai zikir, nak kumpul pahala dalam konteks baca Quran, maka kualiti bacaan kita tu kena jaga. Macam mana nak jaga kualiti bacaan Quran kita? Pertama, tajwid.
pastikan kita membacanya dengan tajwid, dengan hukum bacaan yang betul. Kalau kita tak dapat menyebutkan satu-satu nama hukum tajwid, sekurang-kurangnya kita baca bertajwid sudah. Ada idghamnya, ada ikhfa'nya, ada izharnya, ada iqlabnya, ada betul panjangnya, betul pendeknya, betul berhentinya, betul wasalnya. Yang kedua, meningkatkan kualiti pahala bacaan juga ialah kefahaman. Sebab itu kita perlu juga mempelajari ilmu tafsir, perlu juga mempelajari ilmu memahamkan Al-Quran supaya meningkatkan pahala bila kita membaca Al-Quran itu sebagai wirid. Jadi bukan sahaja baca Quran itu yang penting, kualiti membaca Quran itu penting. Bersedekah itu penting, tapi kualiti sedekah itu juga penting. Macam mengajar, macam saya mengajar, ya, mengajar. Bukan mengajar tu saja yang penting, dah mengajar sudah, tak, tapi kualiti pengajaran itu penting. Sebab tu tuan-tuan, saya sebagai apa nama ni, guru, kualiti sedekah ni, ada yang bertanya, dia kata kualiti, kalau tadi saya bagi kualiti baca Quran, bagaimana memastikan kualiti sedekah? Maka kualiti sedekah tu tuan-tuan ialah yang pertama, apa nama ni, kebersihan duit yang kita sedekahkan. Sejauh mana duit yang kita sedekahkan itu bersih. Dan sebenarnya tujuan sedekah tu pun ialah untuk membersihkan harta kita, ya. Tapi itu membersihkan harta kita daripada kekotoran yang kita terlanjur, ya, yang kita terlanjur. Sebab tu yang kita sengaja, itu tak dapat. Kita sengaja cari duit kotor, kita sengaja cari duit yang tak halal, itu tidak dapat dibersihkan dengan sedekah. Itu kena bertaubat, kena berhenti. Yang kita nak bersihkan dengan sedekah ialah kotoran-kotoran yang kita terlanjur terlajak. Contohnya, kita makan gaji tapi ada masanya kita terlelap masa tidur, ada masanya kita lambat datang pejabat, ada masanya kita terawal balik. Benda-benda macam tu kita bersihkan dengan sedekah, ya. Tentang yang tak sengaja, yang terlanjur. Tapi kalau kita sengaja menempuh jalan yang haram untuk dapatkan rezeki, itu tak boleh dicuci dengan sedekah. Sebab tu nak pastikan sedekah kita berkualiti, maka hendaklah kita kita pastikan duit yang kita duit yang kita nak belanjakan untuk nafkah anak bini kita, kehidupan kita, termasuklah duit yang kita nak sedekahkan daripada rezeki yang halal. Itu yang pertama. Kemudian keikhlasan kita dalam memberikan sedekah. Kemudian hati kita, sejauh mana kita menyembunyikannya, ya. Sejauh mana kita menyembunyikannya, sejauh mana kita menyembunyikan sedekah. Okey, kalau orang tu hati dia rosak, sedekah dengan orang lain tahu, rosak hati dia, keikhlasan dia, maka kualiti sedekah dia terletak pada selama mana dia menyembunyikan sedekah itu. Tapi kalau dia mendedahkan sedekahnya, sebab Tuhan tak larang kita dedahkan sedekah dengan niat nak jadi motivasi, nak galak kawan lain bersedekah, ya. Tambah sedekah yang wajib. Yang wajib ni tidak ada riak, tuan-tuan. Yang wajib kena tunjuk. Macam solat, anak kita bila dia solat wajib tu 5 waktu tu, dia kena tunjuk pada mak ayah. Kalau mak ayah tanya, dah sembahyang belum? Dah, ya ke ni? Alah, takkan nak tunjuk pula. Dah, memang kena tunjuk. Hukumnya solat 5 waktu yang wajib ni kena tunjuk. Kena tunjuk pada jiran, rakan, taulan kita solat 5 waktu, supaya tak timbul fitnah bahawa kita ni jenis orang yang meninggalkan solat. Sebab tu yang wajib kena tunjuk. Yang kena tutup ialah sunat, yang amalan sunat. Kecuali hati kita masih terpelihara, walaupun kita menunjuk ke amalan sunat, hati kita masih terpelihara
dan dalam masa yang sama kita berniat memberikan motivasi kepada orang lain, maka pada masa itu tidaklah rosak kualiti sedekah kita. Itulah jadi kualiti sedekah ni tentulah pada kuantiti, lebih banyak, lebih baik, lebih besar, itu tentulah. Tetapi bergantung keikhlasan. Bagi banyak, nak menunjuk-nunjuk, nak berlawan, tak jadi kualiti juga. Dia bagi banyak, memang dia ikhlas, dia nak bagi banyak sebab niat dia nak pahala besar. Dia bagi banyak, dia sedekah dengan jumlah yang besar sebab niat dia nak pahala yang lebih besar, dapatlah dia. Tapi kalau dia bagi jumlah yang besar sebab dia nak berlawan, nak lawan orang lain, itu rosak kualiti sedekah dia. Terima kasih admin audio clear. Terima kasih admin audio clear. Saya tak tahu siapa ni, boleh jadi tak apalah, Jaya sebutlah. Syarul kot. Terima kasih kerana turut serta dalam kuliah ini. Okey, baik. Begitu tuan-tuan. Jadi saya simpulkan balik, dua perkara yang penting di sini bukan saja melaku sebagai tiket ke syurga, bukan saja menyediakan akaun ibadah kita, membanyakkan akaun ibadah kita, memenuhi akaun, memenuhi akaun amal ibadah kita, tetapi memastikan amal ibadah kita amal ibadah yang ada kualitinya, ada kualitinya, ada meritnya, supaya ganjaran yang diberikan Allah itu lebih baik, lebih besar. Kerana kalau ikut apa tadi disebut, saya baca baliklah di atas tadi, dia kata sebagaimana bagusnya fakama hasanat minhumul a'mal ahsanallahu lahumul jaza. Ini sebutan ahli tafsir tadi, salah seorang ahli Imam As-Sa'di. Ini sebutan Imam As-Sa'di. Dia kata Imam As-Sa'di kata fakama hasanat minhumul a'mal ahsanallahu lahumul jaza. Maka bagaimana mereka membaguskan amalan mereka, amalan salih mereka, maka begitulah Allah membaguskan ganjaran yang Allah nak berikan pada mereka. Okey, baik. Sekarang sebelum kita tutup ayat 24 ni, saya dah janji tadi nak berikan sedikit gambaran amalan salih. Tiket untuk masuk syurga ialah amalan salih, Tiket untuk masuk syurga ialah amalan salih. Maka bagaimana kita nak apakah amalan salih? Apakah amalan yang disifatkan sebagai salih yang sah menjadi tiket untuk kita ke syurga Allah? Iaitu amalan salih ialah amalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang Allah redha, amalan yang Allah suka. Sebab tu kalau Allah tak redha, dia tak akan jadi amalan salih. Kunci dia, anak kunci kepada amalan salih ialah amalan yang Allah suka, amalan yang Allah redha. Bermakna amalan yang Allah suruh kita buat, atau amalan yang Allah galakkan kita buat, itu amalan salih. Amalan yang Tuhan larang kita buat, amalan yang Tuhan makruhkan kita buat, itu bukan amalan salih. Itu bukan amalan salih. Yang haram memang tidak akan jadi amalan salih. Yang makruh pun tak boleh jadi amalan salih. Cuma yang makruh ni dia boleh jadi haruslah. Amalan makruh ni dia boleh jadi setakat harus saja. Misalnya contohnya apa? Menceraikan. Seorang suami yang dah tak nampak cara dah nak membaiki hubungan dengan isterinya, tak nampak jalan dah. Kalau hubungan yang ada pun kalau diteruskan akan lebih rosak, akan lebih berlaku kerosakan hubungan dan sebagainya. Setelah macam-macam dibuat, setelah usaha dibuat, dan setelah menjalani kaunselingnya, setelah macam-macam lah dibuat, tak nampak jalan juga melainkan bercerai, maka dilakukanlah penceraian. Maka waktu itu penceraian itu hukumnya adalah harus, walaupun kita selalu dengar dibenci oleh Allah, sebab maknanya kalau boleh elakkanlah penceraian ni. Cuma kenapa Allah haruskan dia? Kenapa dia harus yang dibenci?
Kerana ada juga kes sudah tak ada jalan selamat, tak ada jalan lain dah, itu cerita lain. Tetapi hendaklah berusaha sungguh-sungguh mempertahankan terlebih dahulu. Jadi amalan yang haram yang Tuhan benci tak akan jadi amalan saleh. Amalan yang makruh tak akan jadi amalan saleh. Tapi amalan yang harus boleh jadi amalan yang saleh. Amalan yang harus boleh jadi amalan yang saleh. Okey, contohnya apa? Dia tidur. Contohnya dia tidur tengah hari. Tidur tu hukum dia apa? Tidur tu hukum dia harus. Tidur tu hukum dia harus. Tapi dia tidur tengah hari tu, kerana dia dah tidur tengah hari tu, malam dia bangun tahajud, maka pada waktu itu tidur tengah harinya itu menjadi amalan soleh. Jadi amalan soleh inilah pertama, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan wajibkan, tentulah. Apa yang Tuhan galakkan, tentulah. Dan apa yang harus, yang Tuhan tak suruh, Tuhan tak larang, tapi kita gunakan, kita buat yang harus itu, tetapi untuk menolong, menyokong, membaguskan amalan soleh kita, ibadah kita pada waktu itu. Amalan yang harus tadi menjadi amalan yang saleh, menjadi tiket kita untuk ke syurga Allah SWT. Jadi kunci kepada amalan yang saleh ialah amalan yang Allah redha, amalan yang Allah suka. Adakah pekerjaan kita amalan saleh? Kita meniaga. Kita meniaga apa? Kita meniaga kedai runcit. Boleh ke meniaga kedai runcit? Boleh. Maka dia menjadi amalan saleh. Tapi dalam meniaga kedai runcit tu kita menipu. Kita timbang tepung tipu, kita timbang gula tipu, kita tipu harga barang dan sebagainya. Pada waktu itu tidak jadi lagi amalan meniaga. Perbuatan pekerjaan meniaga kita itu tidak lagi menjadi amalan saleh. Pada waktu itu pekerjaan meniaga kita itu tidak lagi menjadi amalan saleh, sebaliknya menjadi amalan taleh, amalan maksiat. Sebaliknya dia menjadi amalan maksiat. Terima kasih Wak Pi, Syafi'i ataupun Wak Pi daripada Cindai. Terima kasih kerana menyertai. Terima kasih kerana menyertai. Okey, baik, kita balik. Itu dia tuan-tuan. Jadi meniaga tu, kita meniaga. Meniaga boleh jadi amalan saleh. Kita meniaga cari nafkah, menunaikan nafkah tu tuntutan, itu jadi amalan saleh. Tapi kalau kita tipu dalam meniaga, tak dapat jadi perniagaan. Kerja meniaga tu tak dapat jadi amalan saleh. Apa lagi kita buat? Kita meniaga, tapi kita bukan meniaga kedai runcit ke kedai makan ke. Kita meniaga apa? Meniaga judi. Meniaga arak. Meniaga benda yang ada hubungan dengan yang meniaga benda lucah. Meniaga barang lucah, barang yang tak elok. Ubat kuat tak apa. Ubat kuat tu tidaklah benda lucah. Itu memang ubat kuat tu adalah tujuan dia. Kita meniaga VCD lucah misalnya, kita meniaga benda-benda yang kita meniaga arak, ada hubungan dengan arak. Pada waktu itu pekerjaan kita tidak lagi menjadi amalan yang saleh. Sebab pekerjaan kita itu tidak dapat lagi menjadi pekerjaan yang saleh, sebab dia pekerjaan yang salah. Sebab salah satu syarat amalan saleh itu apa dia tuan-tuan? Amalan itu hendaknya sesuai dengan ajaran Islam. Mesti sesuai dengan ajaran Islam. Apa lagi? Apa pekerjaan kita? Berlakon. Berlakon. Pekerjaan kita adalah berlakon. Boleh tak berlakon tu jadi amalan saleh? Boleh. Kalau kita berlakon tu dengan menjaga hukum syarak. Kita tak tinggal salat. Kerana berlakon kita tidak melakukan maksiat seperti bersentuhan lelaki dengan perempuan. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan, ramai kita tengok pelakon-pelakon yang jaga benda ni.
Pelakon-pelakon yang jaga aurat walaupun dia berlakon suami isteri, walaupun watak mereka berdua suami isteri duduk dalam bilik, tapi masih pakai tudung. Mana ada bini pakai tudung dengan suami dalam bilik? Tapi mereka tahu hukum. Mereka hanya berlakon sebagai suami isteri, mereka bukan suami isteri betul. Maka si perempuan tak boleh mendedahkan aurat. Maka sebab itu si perempuan masih bertudung walaupun mereka berlakon kononnya di dalam bilik tidur. Mereka tidak duduk berdekatan, tak baring berdekatan. Maknanya pekerjaan berlakon boleh jadi ibadah, boleh jadi amal soleh kalau sekiranya pelaksanaan berlakon tu dengan menjaga hukum syarak, menjaga hukum hakam Allah Subhanahu Taala. Kita pertahankan tutup aurat, kita tidak tinggal solat disebabkan oleh berlakon. Kita tak melakukan perkara-perkara yang ditegur oleh Allah seperti bersentuhan lelaki perempuan dan seumpamanya. Maka berlakon tu boleh jadi ibadah. Tapi kalau kita berlakon tu kita melanggar hukum syarak, kerja berlakon kita sudah tidak boleh menjadi ibadah lagi. Sudah tidak boleh menjadi ibadah lagi. Ini kita kena faham. Tak boleh jadi ibadah lagi. Menyanyi, pekerjaan menyanyi, boleh tak pekerjaan menyanyi itu menjadi ibadah? Boleh tak? Boleh. Bagi sama je lah hukumnya. Bila kita menyanyi itu dalam situasi yang menepati syarak, maka pekerjaan menyanyi itu jadi ibadah, menjadi amal saleh. Rezekinya menjadi rezeki yang saleh. Cuma menyanyi ni panjanglah cerita. Bagaimana nak mensyarakkan pekerjaan menyanyi, panjang cerita. Kalau tak salah saya, kuliah lama-lama saya ada bab nyanyi ni. Tuan-tuan tu bercari dalam Facebook saya, dalam YouTube saya, dalam Facebook Ustaz Isyamuddin Abdul Aziz, ataupun page Ustaz Isyamuddin tu page, cuba cari dalam page tu kalau ada. Kalau tak pun dalam Facebook saya Isyamuddin Abdul Aziz, okay. Ataupun cari dalam YouTube saya, bukan YouTube Istor Kuliah Ustaz Syam, tetapi YouTube Ustaz Isyamuddin Abdul Aziz. Cari tajuk hukum nyanyian dan muzik dalam Islam. Lebih kurang begitulah bunyi dia. Cuba type tajuk hukum nyanyian dan muzik dalam Islam. Tajuk dia lebih kurang bunyi begitu. Tuan-tuan boleh dengar. Dan insya-Allah kalau saya ada masa lapang nanti, saya akan buatkan satu modul kuliah berjudul hukum nyanyian dan muzik dalam Islam. Hukum nyanyian dan muzik dalam Islam, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Pendapat ulama yang kata boleh, pendapat ulama yang kata haram, yang haram macam mana, yang boleh tu pula kata yang boleh macam mana, yang haram macam mana. Dia ada modul dia. InsyaAllah doakan saya sihat dan ada masa lapang, saya akan rakamkan satu ceramah khusus. Kalau yang lama tu tak boleh jumpa dah, saya akan cek, saya sendiri akan cek nanti. Kalau yang lama tu masih ada dan okey, tak apa, biarlah. Kalau yang lama tu perlu diperincikan, saya buat lain. Saya akan siapkan modul lain. Jadi maknanya pekerjaan nyanyian tu Ustaz boleh jadi ibadah tak? Boleh. Tapi kena mematuhi syarak. Maka cerita nak mematuhi syarak ni, pekerjaan nyanyian ni panjang pula lah. Tak dapat diringkaskan, sebab kalau saya bagi secara ringkas nanti dia timbul kekeliruan pula. Haji Muhammad Nazri, terima kasih kerana ikut serta. Haji Muhammad Nazri, terima kasih kerana ikut serta. Haji Muhammad Nazri ni antara yang saya sangat rindukan. Sebab kalau tidak PKP, tidak pandemik, Haji Ahmad Nazri antara orang yang dalam sebulan saya akan jumpa sekali atau dua kali. Mesti jumpa 2 kali lah sekurang-kurangnya dalam sebulan. Tapi pandemik ni jarang jumpa. Tak apa. Terima kasih Haji Ahmad Nazri kerana menyertai kuliah ini. Baik, saya simpulkan balik. Okey, pekerjaan kita ibadah-ibadah lah. Sebenarnya pekerjaan kita, saya sebut begini dulu.
pekerjaan kita akan menjadi amalan salih apabila ia menepati dua syarat. Yang pertama, sekurang-kurangnya dua syarat yang basic lah, dua syarat yang basic, iaitu yang pertama, amalan itu sesuai dengan ajaran Islam. Ya, pekerjaan itu sesuai dengan ajaran Islam. Kalau pekerjaan itu merompak menyamun, nak jadi soleh macam mana? Nak jadi soleh macam mana? Kalau perbuatan tu perbuatan yang haram, rasuah, bancuh hara, nak jadi soleh macam mana? Sebab tu dia mesti sesuai macam apa berlakon. Boleh berlakon masih boleh jadi amalan soleh, tapi kena menepati syarat sebagaimana yang telah diulaskan. Dan ada sebenarnya lagi ulasan-ulasan lain, ulasan-ulasan tambahan. Syarat yang kedua ialah tujuan dia untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Niat, nawaitu dia. Innamal a'malu binniyat. Ini dua syarat yang penting. Tapi ada beberapa syarat tambahan. Syarat tambahan ni sebenarnya ada dah dalam syarat pertama tu. Cuma kalau syarat pertama tu kita pecahkan, dia akan datang pula beberapa syarat lain, iaitu misalnya proses pelaksanaan dia mestilah memenuhi kehendak syarak. Kalau berniaga tu benda yang halal, bukan berniaga benda haram. Kalau berlakon tadi macam saya sebut, Jadi kalau pelancongan macam itulah. Kita bekerja memandu pelancong. Tak apa, boleh jadi ibadah. Tapi kalau kita memandu pelancong, kita minum arak, tak jadi dah. Tak jadi dah. Tak boleh jadi. Kena elak. Kita sebagai orang Islam cari je lah pelancong yang tak nak minum arak. Carilah pelancong yang tak nak minum arak. Habis kalau tak ada pelancong yang tak nak minum arak, tak payah jadi kerja mandu pelancong, pergi buat kerja lain. Banyak lagi. Inna ardullahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah ini luas, fatuhajiru fiha. Sesungguhnya bumi Allah ini luas, pergilah tempat lain cari rezeki. Kenapa nak bertahan dalam situ juga? Bukan? Itu contoh. Jadi proses dia, pelaksanaan dia mesti sesuai. Kemudian jangan sampai tinggalkan yang wajib. Kerana pekerjaan itu yang wajib tinggal. Kerana nak jadi security guard, kita tinggal solat. Jangan. Pandai-pandai kita manage waktu solat kita. Pandai-pandai. Kalau sekiranya perlu kepada jamak solat, jamak. Jangan sampai tinggal solat dan beberapa. Tapi basicnya amalan atau pekerjaan tadi mestilah sesuai dengan ajaran Islam dan bertujuan nawaitu kerana Allah. Nawaitu kerana Allah. Ini yang bahaya ni, nawaitu ni kena perbetulkan. Kena jaga baik-baik, kena tarbiyah, kena didik hati kita baik-baik. Hati kita kena dididik dengan baik-baik, dengan tarbiyah dengan baik-baik. Tuan-tuan okey. Dan sebenarnya ibadat kita pun kalau tak mematuhi dua syarat ini, ibadat kita akan jadi lara atau maksiat. Saya ulang. Ibadat kita ni tuan-tuan, ibadat kita ni sendiri pun, ibadat khususiah kita sendiri pun, solat, sedekah, puasa, ibadat-ibadat khususiah kita ni sendiri pun, kalau tak mematuhi dua syarat ini, maka sama ada dia menjadi lara, menjadi amalan yang tak ada apa-apa pahala, ataupun lebih bahaya lagi, ia akan menjadi maksiat. Dia akan menjadi amalan maksiat. Okey, baik. Habis tuan-tuan. Habis. Habis. Terima kasih Damiah ni. Terima kasih Mamat Baba. Terima kasih Intan Sumaya, 1AMN, sahabat saya. MGR, Major ke apa? Norisa, Yusof. Dan sahabat saya admin audio kuliah. Kerana bersama sehingga saat ini. Begitu juga Haji Muhammad Nazri, Syafi'i, ataupun Wak PE tadi. Ada seorang lagi siapa ada seorang lagi nama dia dah hilang dah daripada skrin. Ada seorang lagi hilang ni, hilang. Dia hilang dah pun. Memang dia hilang dah pun.
Muhammad Amiluddin Fatri, Muhammad Amiluddin Fatri, ya. Terima kasih kerana bersama saya sehingga saat ini. Okey, baik, kita pergi kepada ayat kedua. Kita masuk ayat kedua, tuan-tuan, ya. Kita masuk ayat yang kedua. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang kedua ni dia balik kepada suasana syurga, tetapi dia tidak lagi merujuk kepada nikmat-nikmat yang berbentuk material atau fizikal di dalam syurga itu, tetapi dia lebih menyebut tentang nikmat sosial, nikmat jiwa, ya, nikmat sosial, nikmat jiwa yang ada dalam syurga. Sebab nikmat ni bukan saja material, tuan-tuan, ya. Nikmat juga datang dalam bentuk kejiwaan, ketenangan jiwa, ya, dalam bentuk sosial dan sebagainya. Okey, maka ayat 25 kembali menyebutkan suasana di dalam syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Okey, ada setengah ulama dia mengaitkan penafsiran ayat ni dengan ayat 26, tapi saya tak apalah, saya asingkan juga, supaya mudahkan step by step, saya asingkan jugalah, ya. Baik. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Ada penafsir yang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan la yasma'una fil jannah batila. Ya. Penghuni-penghuni syurga ni dia tidak akan mendengar di dalam syurga itu batila. Apa batila itu? Batila ni bukan perkataan dalam ayat Quran lah, tapi dalam ayat lain dia guna batila. Ada perkataan batila digunakan. Di sini perkataan batila disebut atas dasar penafsiran, ya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima itu la yasma'una fil jannah batila. Penghuni-penghuni syurga itu tidak akan mendengar di dalam syurga itu batila. Apa dia batila, tuan-tuan? Iaitu kepalsuan. Batila ini boleh diartikan dengan kepalsuan, benda-benda palsu. Kan macam hari ni banyak benda palsu. Buka je media sosial, buka, susah hati kita, tuan-tuan. Benda palsu ni bertabur-tabur, merata-rata dalam media sosial. Fitnah orang. Kalau orang bukan Islam tu tak apa juga, sebab kita tahu ada nama-nama penama user name dalam Facebook tu nama Melayu, tapi sebenarnya orang bukan Islam, kita tahu. Tapi ada username Facebook, pengguna Facebook yang nama Melayu Islam, dan kita tahu memang dia orang Melayu Islam, kita kenal dia, tapi juga turut menjaja fitnah, menjaja fitnah, menjaja kepalsuan. Sebab perkara itu melibatkan musuh dia, orang yang dia tak suka, orang yang dia benci, kan? Saya pun ada masanya, tuan-tuan, tak nak buka Facebook. Saya kalau ada, bila waktu Facebook ni penuh dengan kepalsuan ni, tuan-tuan, fake, berita-berita palsu ni, tuan-tuan, berita-berita bohong ni, tuan-tuan, ya, saya ubah hati saya dengan apa nama ni, dengan saya buat tafsir lah. Saya menulis, saya buat terjemahan tafsir, saya buka kitab tafsir, saya baca tafsir, sejuk hati sikit, sejuk hati, ya. Tapi kalau waktu di mana Facebook okey, terkawal, tak apa, saya bacalah. Tapi ada masanya menyedihkan kita, tuan-tuan, menyesakkan nafas dan jantung kita. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita se-Islam, se-Muslim ni tak takut langsung dosa.
Mereka tak rasa langsung memfitnah itu dosa. Sebab dosa tu tak nampak, tak ada akaun datang. Cuba bila kita fitnah orang, datang akaun dalam bentuk surat. Ini dosa kamu banyak ni, sebab kamu fitnah bulan bin bulan, sekian hari bulan, sekian bulan pula sekian hari bulan. Mungkin kita jadi takut dengan dosa fitnah. Namun dosa fitnah tak ada akaun dia, penyata tak ada. Kalau kita buat fitnah kelepak, muka kita rasa macam kena tampar. Buat je fitnah, muka kita rasa macam kena tampar. Tak berani kita buat fitnah, tuan-tuan. Buat je fitnah, api menyala depan kita. Tak berani kita buat fitnah, tuan-tuan. Tapi tak ada apa-apa berlaku bila kita buat fitnah. Itulah yang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat andai kita, kawan kita ni suka sangat buat fitnah. Saya harap rakan-rakan Facebook saya janganlah terlibat dengan kerja-kerja fitnah ni. Walaupun dia musuh kita, ada berita tentang dia ada berita tentang dia, entah betul entah tidak. Kalau betul pun ia menjadi ribah, kalau tak betul ia menjadi buhtan. Oleh kerana dia melibatkan musuh kita, orang kita benci, kita pun sokong, kita pun sebar berita tu. Jangan biar musuh kita selamat daripada lidah kita memfitnah dia. Itu orang Islam, itu orang beriman. Jangan jadikan Facebook ni, media sosial ni, tempat untuk kita mengumpul dosa fitnah, tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Ini dia. Kita runsing, sedih hati kita, berat dada kita. Macam ada batu besar rumah duduk dalam dada kita, tuan-tuan, bila baca media sosial. Bila ulama'-ulama', bila diri kita difitnah satu hal lah. Bila ulama'-ulama' yang kita sayang, kita kasih, kita kenal mereka ini, kita berguru dengan mereka, kita bergaul dengan mereka, kita tahu akhlak mereka, kita tahu sikap hidup dan pendirian mereka. Kita tahu mereka tak akan buat benda jahat yang disebutkan. Ya, sebagai manusia mungkin ada kelemahan, kesilapan, tapi apa yang disebutkan itu tak akan buat. Sedih kita, tuan-tuan, berat hati kita. Saya, tuan-tuan, nak cerita, saya ada seorang kawan, ustaz yang dah jadi selebriti. Saya tak nak sebutlah nama dia, rapat dengan dia. Dulu saya selalu ceramah berkembar dengan dia. Dulu ada satu ketika dulu, beberapa tahun lama dah, ada tahun-tahun tertentu, saya selalu dikembarkan ceramah dengan dia, terutamanya di sebuah negeri lah. Ada sebuah negeri, dia terkenal, dia popular, tuan-tuan. Dia pun bawa saya ceramah dengan dia tu sebab dia suruh pun. Dia kata pada sahabat penganjur tu, bawa Ustaz Syamuddin sekali. Dia kata, anak ceramah ni lebih kepada hiburan je, ilmu tak berapa sangat. Hiburan, lawak-lawak, hiburan tu je. Jadi biar Ustaz Syamuddin ceramah dulu, dia bagi ilmu, lepas tu baru anak bagi hiburan lawak sikit. Lengkapkan dakwah tu, package dakwah. Saya pergi, tuan-tuan. Kemudian saya dengar cerita. Saya dengar cerita dia katanya berkawan, dating dengan ada seorang artis perempuan. Okey, saya jaga hati saya. Saya sangka baik dengan sahabat saya. Saya sangka baik. Saya tak percayalah. Kemudian saya baca seorang wartawan hiburan majalah tabloid ni. Dia buat satu rencana, artikel. Dia cerita pengalaman dia terjumpa ustaz ni, kawan saya ni, tengok wayang dengan artis yang disebutkan, artis perempuan yang disebutkan. Saya pun kata, sebab saya tengok artis tabloid ini, dia ni jenis, walaupun mulut dia gitu, tapi dia jenis, dia tak, pada saya tahu dia tak akan cakap benda tak betul.
Sebab cara dia tulis tu dia memang dia cerita apa dia nampak. Lalu saya separuh percaya cerita tu, tetapi saya menyangka baik kawan saya. Kemudian sampai satu tahap saya tengok dalam internet, tuan-tuan. Tengok internet, terjumpa gambar, tuan-tuan. Gambar kawan saya dengan artis perempuan ni sedang bercuti berkelah tepi pantai. Siap nyalakan api, unggun api apa semua. Adalah orang lain, ada 2-3 orang lain sama mereka, ada pasangan lain bersama mereka berdua. Tapi memang terang-terang sahabat saya ini, tuan-tuan, ustaz selebriti ni dan artis perempuan ni. Bila dah nampak macam tu, tuan-tuan, saya pun berkata dalam hati saya. Apa saya kata? Saya kata, kalau begitu dia dah nikah. Saya kata, kalau begitu dia dah nikah. Sebab ustaz saya yang saya kenal ni, kawan saya yang saya kenal ni, dia takkan buat maksiat. Saya kenal kawan saya ni, saya kenal ustaz ni. Apa pun latar belakang dia, saya kenal dia. Saya tahu dia takkan buat maksiat. Dia takkan buat maksiat. Dia takkan pergi tengok wayang. Dengan tengok gambar tu, saya percaya dah cerita artikel tadi. Betul lah tu. Dia tengok maknanya dia tengok wayang bersama tu, betul lah tu. Saya dah boleh terima dah cerita tu. Dan saya kata dalam hati saya, dengan tabayun saya, dengan sifat sangka baik saya percaya dia dah nikah. Sebab sahabat saya ini, ustaz rakan seperjuangan saya ni, ustaz ini, dia tak akan buat benda ni kalau dia belum nikah. Dia tak akan buat perkara yang haram diharamkan Allah. Saya confirm dia dah nikah. Saya confirm dia dah nikah. Rupanya betul lah, tuan-tuan. Sebelum bising bahawa dia sebenarnya dah menikah dalam TV, radio semua, surat khabar, majalah, saya ada jumpa pula seorang ustaz, dah jadi arwah. Ustaz tu dah jadi arwah dah. Saya tak nak sebut lah juga nama ustaz tu, nanti tuan-tuan cari pula. Kawan saya, dia ni suka driver, bawa saya ceramah mata-kata. Dia lah yang jumpa ustaz ni. Ustaz ni cerita kat dia, kawan saya yang jadi driver saya ni cerita, yang tolong bawakan, bukan driver, tolong bawakan saya ke mana-mana ceramah ni. Dia cerita, dia kata, ustaz ni kata, aku yang nikahkan, dia kata. Aku nikahkan si fulan dengan si fulana, aku nikahkan. Cuma wartawan tak datang jumpa aku, tak tanya aku, jadi aku tak beritahulah, dia kata. Kalau wartawan datang jumpa aku, tanya aku kata ya. Aku kata ya, dah nikah. Aku yang nikah, bukan orang lain. Bukan aku dengar orang lain. Aku yang nikahkan, kata ustaz tu. Tapi ustaz tu dah arwah dah sekarang, tuan-tuan. Cuba tengok, kan? Yang buat dosa je. Orang yang tak tabayun, yang dapat cerita terus, ulas terus, kupas, dosa je. Sebab tu kita ni memanglah, dunia hari ini, media sosial hari ini, dunia keliling kita, masyarakat sekeliling kita memang suka benda-benda fitnah ni. Cerita hal orang ni memang suka. Hidangan terbaik, apatah lagi di media sosial. Tapi insya-Allah, tuan-tuan, kalau kita masuk syurga nanti, hati kita tak akan dirosakkan lagi, dikucak-kacirkan lagi oleh batilah, oleh kepalsuan, berita-berita bohong. Satu, batilah yang pertama, tuan-tuan, saya artikan sebagai berita bohong, kepalsuan. InsyaAllah lepas ni saya berhenti, tuan-tuan. Saya berhenti. Maknanya kita bacaan tafsir ayat 25 ni dia tak sempat habis malam ni. Saya berhenti kat sini nanti. Cuma saya nak habiskan yang ni je. La yasma'una fil jannati batila. Pundi-pundi syurga ini. Sebelum saya ulang ni, Aini Matni, terima kasih kerana ikut Alin jauh dah. Jauh nama tak nampak. Apa nama dia? Alin Matni, Terima kasih kerana ikut serta Alin Matni kuliah saya. Baik, tuan-tuan, la yasma'una fil jannati batila. Penghuni syurga ni tidak akan dengar dalam syurga itu, pertama, kepalsuan atau kebohongan. Yang kedua, pengertian kedua kepada batila yang saya nak berikan di sini ialah sia-sia.
Tadi benda batil, benda bohong, benda palsu, benda fitnah, benda riba. Yang ini benda sia-sia, lara, tak ada faedah. Berapa banyak dalam Facebook ni benda yang tak ada faedah, benda dalam media sosial Instagram benda tak ada faedah, tuan-tuan. Tak ada faedah untuk dunia, tak ada faedah untuk akhirat. Faedah untuk dapat duit adalah orang yang yang Facebook dia jadi popular tu, dia dapatlah duit. Orang yang YouTube-nya jadi popular tu, dapatlah dia duit. Macam Syahmi Shazli, tak apalah dia buat cerita. Dalam cerita ada nasihat, kan? Dalam cerita-cerita yang ada nasihat. Ni ada juga, dia buat cerita juga, terkenal juga, tapi cerita entah apa-apa. Nasihat tak ada, lawak yang mengarut-ngarut. Kadang-kadang dia benda entah apa-apa yang dia buat, kan? Benda lara, sia-sia. Masa kita habis pada benda lara, masa kita habis pada benda sia-sia, ya? Ni dia. Hati-hati, tuan-tuan. Batilah ni yang pertama saya artikan sebagai kepalsuan, kebohongan. Yang kedua saya artikan sebagai sia-sia. Sia-sia atau tidak masuk akal. Sia-sia atau tidak masuk akal. Ya, tak masuk akal. Sia-sia atau tidak masuk akal. Itulah benda saya nak cakap pun orang takut kecil hati pula, kan? Puan-puan boleh tengok sendirilah. Kadang-kadang like dia berjuta, beratus ribu, tapi apa isi dia? Isi dia tak ada. Manfaat akhirat tak ada, manfaat duniawi pun tak ada. Hanya main-main, lawak-lawak, gelak-gelak, sonok-sonok. Dan kadang-kadang, minta maaf nak cakaplah bunyi kasar sikit, kadang-kadang membodohkan diri. Membodohkan diri orang yang dirakamkan. Kadang membodohkan diri, menampakkan bodoh orang yang mengambil gambar, rakam. Dan kadang-kadang membodohkan orang yang menonton juga. Saya lah tu termasuk tertonton kan kadang-kadang. Habis masa kita kat benda macam tu, lara. Di syurga insya-Allah benda-benda lara ni tak ada. Wala ma yata'azzamuna bisima'ihi, dan tidak juga ditemui apa dalam syurga itu, apa yang kita kalau di dunia ni kita nak lari, tak nak dengar benda tu. Kalau di dunia ni kita nak lari, kita tak nak dengar benda tu. Kita tak nak dengar orang mengumpat kita, kita tak nak dengar orang mengata kita, kita tak nak dengar orang mengeji kita. Maka semua itu kita takkan jumpa dalam syurga nanti, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita nak masuk syurga, kita berbahasalah dengan bahasa syurga. Kalau kita berbahasa dengan bahasa dunia, bahasa media sosial yang banyak digunakan hari ini, wal'iyazubillah, bimbang kalau kita tak akan masuk syurga. Sebab tak masuk, tuan-tuan. Sebab dalam syurga tak ada orang berbahasa macam tu. Inilah nas dia. La yasma'una fiha lagwan wala ta'zima. Dalam syurga tak ada umpat keji, fitnah, kepalsuan, pembohongan, berita palsu, benda lara, benda sia-sia, tak ada dalam syurga. Jadi kalau orang yang banyak buat berita palsu, benda lara, benda fitnah, perkataan keji, sia-sia, maka itu menggambarkan, wa'iyazubillah, itu menggambarkan dia tidak layak masuk syurga. Saya menyedarkan diri saya nak menginsafkan diri saya. Begitu juga seterusnya, tuan-tuan. Kita jaga bahasa kita, kita jaga komitmen kita. Jangan berkomitmen dengan berita palsu, jangan berkomitmen dengan berita bohong, fitnah, umpat keji, ribah, buhtan. Jangan. Sebab itu semua tak ada dalam syurga. Kalau kita terlibat dengan itu semua di dunia, apatah lagi kita lah yang melakukannya. Wa'ayazubillah, bimbang. Kalau
itu petanda dan gambaran bahawa kita ni tak layak masuk syurga. Wa'ayazubillah. Betul ya? Jadi kita didik dan tarbiyah diri kita supaya berbahasa dengan bahasa syurga, supaya kita layak masuk syurga, insya-Allah. Bahasa yang tiada umpat, keji, ribah, buhtan, berita palsu, berita tipu, berita bohong, ya, cakap kasar, cakap jijik, cakap keras, cakap maki, hamun, cerca, nista. Jangan guna itu semua kalau kita nak usahakan diri kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya berhenti setakat ni lah, ya, dah hampir sejam. Kita start lebih kurang 9 suku atau 9.20 tadi, ya, sekarang dah 10.20, dah sejam lah untuk kuliah kita, untuk zikir wirid tu lain lah, ya. Jadi apa nama ni, kita jumpa lagi, kita akan sambung, ya. Terima kasih terima kasih Alin Matni, Muhammad Aminuddin Fatri, Syafi'i Wa'fi'i, kerana bersama-sama saya sampai sekarang, sampai saat ini. Terima kasih juga Haji Nazri tadi, ya. Dia ikut serta, cuma dia dah tak ada sekarang. Terima kasih Damiah Hani Air Mata Kasih, ya. Damiah Hani Air Mata Kasih, ya, Air Mata Kasih, terima kasih kerana jadi tukang umum saya ni. Kemudian Mamat Baba, terima kasih. Intan Sumaya kerana tolong umumkan, tolong panggil orang lain. InsyaAllah siapa yang masuk tu, tengok tu dapat pahala juga. Intan Sumaya dan Air Mata Kasih ni, ya. Terima kasih Wan AMN, sahabat saya, ya. Major Norisa Yusof, terima kasih sahabat saya Odo Kilah ni, admin yang turut serta hadir dalam kuliah saya ni, ya, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi, ya, insyaAllah. Kalau yang terdekat ni ialah hari Sabtu ini. Hari Sabtu ini ada kuliah saya, tapi itu anjuran surah Al-Furqan, ya, surah Al-Furqan, Puncak Alam fasa 2 Puncak Alam, ya, anjuran. So, hari Sabtu nanti, tuan-tuan, lusa ada kuliah anjuran surah Al-Furqan fasa 2 Puncak Alam, dan saya dah rancang untuk surah Al-Furqan fasa 2 Puncak Alam ni. Saya nak kekal dengan surah At-Takwir. Jadi untuk hari Sabtu ni saya akan memulakan. Haji Muhammad Nazri masih ada rupanya, ya. Di sini tak ada. Haji Muhammad Nazri masih ada. Terima kasih Haji Muhammad Nazri kerana masih kekal dengan saya sehingga ke akhir kuliah. Jadi hari Sabtu pertemuan atas anjuran surah Al-Furqan Puncak Alam fasa 2, ya. Saya akan memulakan bacaan tafsir surah At-Takwir, dan insyaAllah surah At-Takwir ni saya akan bawa untuk surah Puncak Alam Al-Furqan je. Sebab Furqan ni selalunya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Jadi setiap kali saya kuliah di Puncak Alam, di surah Al-Furqan, saya akan sambung, ya, insyaAllah, ya, sebab memang sebulan sekali. Jadi kalau mana tak ada di fizikal di masjid pun, tak ada berdepan di masjid pun, ada kuliah secara live. Jadi saya akan istiqamah dengan surah At-Takwir, insyaAllah. Mohon doakan saya ada kekuatan untuk surah At-Takwir nanti di hari Sabtu ni, insyaAllah. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, marilah ikut bersama. Lagi apa nak buat, ikut PKP ni, kena lock up kat rumah ni, apa nak buat, kita ikutilah benda-benda yang memberi pemanfaatan pada kita. Jadi untuk malam ni sudah siap sekadar itu. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.